Bab yang ke-45 iaitu menceritakan tentang tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tangisan Rasulullah adalah kerana umatnya. Ya. Kerana baginda amat kasih pada kita semua. Ya. Seorang yang sebelum kita lahir di dunia ni dah risau tentang kita, dah concern tentang kita, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha'. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa imanal muttaqin arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi'ilmik wasta'mil abdanana fi ta'atik. Allahumma nawwir qulubana binuri ma'rifatik wa tahhir qulubana an ghairik. Allahumma akhrij min qulubina kulla qadar lid dunya wa kulla mahalli lil khalq yamilu bina ila ma'siyatik aw yushghiluna an ta'atik aw yahulu bainana wa baina tahaqquqi bi ma'rifatika la khassah wa mahabbatika la khalisah. Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba rasulik. Allahumma aftah alaina fathan qariba fi ulumil aqliyati wan naqliyah bijahi sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyah sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta tujuh petala langit dan tujuh petala bumi dan segala perbendaharaan yang berada di antaranya. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan besar kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ke atas ahli keluarga baginda, dan ke atas para sahabatnya, dan ke atas mereka yang mengikuti jalan mereka yang terdahulu dengan cara yang terbaik sehingga hari kiamat. Alhamdulillah, muslimin musliman yang dirahmati, diberkati dan dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, syukur kita pada pagi duha yang berbahagia ini dihimpunkan lagi di dalam majlis ilmu untuk kita sama-sama menyambung pengajian kitab Syama'il Muhammadiyah karangan Imam Tirmizi rahimahullah. Mari kita bacakan ummul kitab dan hadiahkan kepada beliau dengan niat mudah-mudahan Allah kurniakan kita keberkatan ilmu, dibukakan kefahaman zahir dan batin, dan dicurahkan ke dalam dada kita seperti mana dah dilimpahkan ke dalam dada beliau. Wa ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita berada pada muka surat 250 bab yang ke-45 iaitu menceritakan tentang tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tangisan Rasulullah adalah kerana umatnya. Ya. Kerana baginda amat kasih pada kita semua. Ya. Seorang yang sebelum kita lahir di dunia ni dah risau tentang kita, dah concern tentang kita, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah risau tentang keselamatan kita. Lebih-lebih lagi keselamatan dan kesejahteraan kita di akhirat. Adakah kita dapat melintas titian sirat ataupun tidak? Dan keselamatan di dunia, adakah kita beriman ataupun tidak? Lalu adakah kita menyudahi hayat kita dengan iman ataupun tidak?
husnul khatimah atau su'ul khatimah. Baginda sangat bimbang, sangat runsing. Dan seluruh hidup baginda, tangisan baginda sallallahu alaihi wasallam adalah kerana kita. Kerana tidak ada sesiapa pun di atas dunia ini yang lebih mengasihi kita melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kasih baginda kepada kita. Hatta ibu bapa kita tidak mengasihi kita seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kasih kepada kita. Hatta anak-anak kita tidak mengasihi kita seperti mana kasihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mencintai kita, mengasihi kita, merindui kita. Tangisan baginda dilimpahkan kerana kita. Oleh kerana itu Allah Ta'ala tidak mengizinkan mana-mana manusia untuk mencintai manusia yang lain lebih daripada cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan erti kata lain, Rasulullah hendaklah dicintai melebihi segala-galanya di dunia ini. Melebihi ibu bapanya, melebihi anak-anaknya, melebihi kaum keluarganya, melebihi seluruh manusia kesemuanya, melebihi seluruh makhluk. Bahkan Allah telah mengikat kesempurnaan iman umat ini adalah dengan dia mencintai Rasulullah melebihi segala-galanya. Allah mengilhamkan dalam dada Rasulullah untuk menyampaikan kepada umat ini bahawa la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman kamu wahai umatku selagi aku dicintai olehmu melebihi cintamu kepada ibu bapamu, melebihi cintamu kepada anak-anakmu, melebihi cintamu kepada seluruh manusia kesemuanya. Itulah ketetapan Allah, itulah ketentuan Allah. Ya. Dan Allah tidak mengasihi mana-mana makhluk melebihi cintanya Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda adalah Habibullah. Orang yang paling dicintai Allah. Oleh kerana itu Allah tidak mengizinkan mana-mana daripada kita semua mencintai sesiapa yang lain melebihi cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah prioriti kita dalam percintaan. Baginda adalah kiblat cinta. Cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menyampaikan kepada kita hakikat cinta yang sejati, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Gerbangnya adalah Rasulullah. Pintunya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita sambung lagi hadis yang ke-325. Wabihi qala haddatsana Qutaibah haddatsana Jarir daripada Atha bin As-Sa'ib daripada ayahnya daripada Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhu berkata, pada suatu hari berlaku gerhana matahari di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun mengerjakan solat dengan berterusan sehingga seolah-olah baginda sallallahu alaihi wasallam tidak akan rukuk. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam merokok seolah-olah baginda sallallahu alaihi wasallam tidak akan mengangkat kepalanya. Betul tak hadis ni? Ya. Kita mula di hadis ni, betul ya? Belakang sikit, dia bergema. Bergema. Okay. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam merokok seolah-olah baginda tidak akan mengangkat kepalanya. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya. Seolah-olah baginda tidak akan sujud. Kemudian baginda SAW sujud. Seolah-olah baginda SAW tidak akan mengangkat kepalanya daripada sujud. Kenapa seolah-olah ni? Kerana begitu lamanya, begitu panjangnya rukuknya Rasulullah, sujudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sahabat menyangka bahawa baginda dah tak bangun dah. Tapi kemudian baginda mengangkat kepalanya. Kemudian baginda SAW mengangkat kepalanya. Baginda SAW menghembuskan nafasnya dan menangis. Ya, selepas begitu panjang salatnya, kemudian baginda menghala nafas yang panjang dan menangis. Kemudian berdoa, wahai Tuhanku, bukankah engkau telah berjanji kepadaku untuk tidak mengazab mereka semasa aku berada bersama mereka? Tuhanku, bukankah engkau tidak akan mengazab mereka sedangkan mereka meminta pengampunan, dan kami mohon pengampunan kepadamu. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam selesai solat 2 rakaat, matahari pun terang semula. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam berdiri dan mengucapkan puji-pujian bagi Allah Ta'ala serta memujinya. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Sesungguhnya matahari dan bulan itu merupakan dua tanda daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua-duanya tidak menjadi gerhana kerana kematian seseorang dan tidak kerana kelahiran seseorang. Apabila berlaku kedua-dua gerhana, bersegeralah kalian mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berlakunya gerhana matahari pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada umat-umat yang terdahulu ada azab yang datang kepada mereka selepas daripada berlakunya gerhana. Jadi gerhana itu sebagai suatu petanda akan datangnya azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kiamat juga berlaku nanti dalam keadaan yang gelap gerhana. Kemudian dihancurkan. Kemudian matahari digulung. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengambil petanda apa yang berlaku itu sebagai menambahkan ketakutan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menambahkan rasa takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, mengambil alamat, mengambil sign berlaku gerhana. Yang sebenarnya memang kiamat itu berlaku apa yang telah ditetapkan oleh Allah tarikhnya. Tetapi untuk mengambil sesuatu petanda untuk tambahkan lagi takut kepada Allah SWT, maka itu adalah sesuatu yang dianjurkan, sesuatu yang terpuji. Jadi Rasulullah sentiasa melakukan yang sedemikian itu. Apabila berlaku tanda-tanda yang boleh menjadi mukaddimah ataupun pendahuluan kepada azab, Baginda SAW akan segera menuju kepada Allah. Baginda akan bergegas kepada Allah. Baginda akan lari kepada Allah. Dengan menuju ke masjid ataupun dengan melakukan solat, ajak para sahabat solat. Seperti berlakunya gerhana matahari, memang Rasulullah terus buat solat jemaah, solat gerhana dan bacakan khutbah peringatan, ceramah peringatan. Begitu juga ketika angin bertiup kencang, sandstorm ke, di padang pasir itu. Contoh baru-baru ni kita lihat di Mekah kan, ada angin yang kuat, kencang. Memang saban waktu berlaku angin kencang di situ, sama ada di Mekah dan juga Madinah. Jadi bila berlaku angin kencang begitu, faza'a ila salah, Rasulullah akan menuju ke masjid dan baginda akan menunaikan solat 2 rakaat untuk minta Allah Ta'ala jauhkan daripada azab, minta Allah Ta'ala angkat azab, minta Allah Ta'ala hindarkan daripada azab menimpa. Jadi dalam kes ni gerhana berlaku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang gerhana tadi yang panjang-panjang tadi. Solat gerhana ni memang sebenarnya panjang, cuma yang kita ikut di masjid ni yang pendek-pendek. Yang Rasulullah baca memang surah yang panjang-panjang. Tambahan pula, solat gerhana ni bukan saja panjang, setiap rakaat ada 2 kali rukuk. Solat lain ada 1 rukuk saja. Tapi berbeza dengan solat gerhana, ada 2 rukuk. Setelah habis baca Fatihah surah, lepas tu rukuk. Lepas tu diri semula, baca Al-Fatihah lagi, surah lagi. Lepas tu baru rukuk. Rukuk yang kedua ni lah, lepas tu barulah sujud. Tapi Rasulullah setiap daripada lepas baca Al-Fatihah tu baca surah yang panjang-panjang. Al-Baqarah, surah Ali Imran ke, yang panjang-panjang. Dan selepas selesai Rasulullah berdoa, merintih kepada Allah, merayu kepada Allah, ya Allah, bukankah engkau telah menjanjikan kepadaku bahawa engkau tidak akan mengazab umatku ketika aku berada bersama dengan mereka, ketika aku berada di tengah-tengah mereka. Bukan bermakna Rasulullah tak yakin dengan janji Allah, yakin. Akan tetapi Rasulullah ingin menunjukkan kehambaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan merayu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh macam sahabat-sahabat Nabi, mereka semua dah yakin dengan Rasulullah, yakin dengan Allah, yakin dengan sabdaan Rasulullah. Apabila Rasulullah sebut ada beberapa individu tertentu daripada kalangan sahabat yang dah dijamin sebagai ahli syurga,
Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Zubair bin Awam fil jannah, Sa'ad fil jannah, Sa'id fil jannah, Zaid fil jannah, Abdul Rahman bin Auf fil jannah, Talhah fil jannah, Abdul Rahman bin Auf fil jannah. Ya. Mereka semua yakin. Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah. Mereka semua yakin. Ya. Tapi mereka semua terus tetap meminta syurga daripada Allah SWT. Masih rasa takut tercampak kena api neraka. Ya, masih rasa takut. Apa saja berlaku, takut tercampak kena api neraka. Bacalah Sayyidina Abu Bakar kisahnya. Walaupun sudah dijamin syurga, tapi penuh dengan ketelitian wara'. Seolah-olah tak pernah dijanjikan syurga kepadanya. Ya, begitu wara'nya. Ada pernah beliau terminum susu yang syubhat. Susu daripada rezeki yang syubhat. Yang beliau keluarkan. Sahabat kata, kami nampak macam dah nak mati dah. Sayyidina Abu Bakar nak keluarkan walaupun sampai titisan yang terakhir. Nak try muntahkan. Ya. Padahal kalau beliau ialah dah terminum, dah tak sengaja dah biarkan, tetap ahli syurga. Kalau tak muntahkan balik, tetap ahli syurga. Tapi beliau takut kerana dua syubhat yang ada dalam dirinya melayakkan dia tercampak ke dalam api neraka Allah SWT. Bacalah kisah sahabat-sahabat Nabi yang lain yang semua telah dijamin syurga. Mereka semua semakin takut pada Allah. Ya. Ini kehambaan. Ini hakikat kehambaan. Kita tak take for granted dengan Allah SWT. Ya, kita berharap kepada Allah. Kita bersangka baik pada Allah SWT, tapi kita tidak take for granted dengan Allah SWT. Ya. Sebaliknya kita terus tamak dengan kebaikan yang ada di sisi Allah SWT. Kita tamak dengan kebaikan yang Allah SWT kurniakan kepada orang-orang tertentu di kalangan hamba-hambanya. Ya. Orang hamba-hambanya yang salih. Seperti Sayyidina Umar yang telah dijamin syurga tetapi masih mencari seorang lelaki yang Rasulullah kata duduk di Yaman. Minta doa daripada dia. Namanya Uwais Al-Qarni, kata Rasulullah. Yang mana Uwais Qarni ni tak pernah jumpa Rasulullah. Dan bukan sahabat Nabi. Tapi hidup pada zaman Nabi. Tapi bukan sahabat Nabi. Sebab tak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Sebab syarat untuk jadi sahabat Nabi kena beriman pada zaman Nabi dan berjumpa walau sekali dengan Rasulullah. Berjumpa ataupun melihat Rasulullah sudah memadai. Mencukupi untuk jadi sahabat. Maka Sayyidina Uwais Al-Qarni tak pernah jumpa. Tapi Sayyidina Umar memburu untuk cari Sayyidina Uwais ini untuk ambil doa daripada dia. Kalau tak ambil doa daripada Sayyidina Uwais, tetap Sayyidina Umar itu ahli syurga. Sudah dijamin syurga. Tapi kehambaan kita kepada Allah SWT adalah untuk menyaksikan kebaikan Allah yang Allah limpahkan kepada orang-orang salih. Kita cari keberkatan daripada mereka. Kita cari kebaikan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka. Lalu kita saksikan dengan hati kita akan kebaikan mereka, kesolehan mereka, ketinggian darjat mereka. Maka kita akan meraih kebaikan dengan hal tersebut. Kerana itu termasuk dalam rangka sangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu semua termasuk dalam skop sangka baik kepada Allah. Ya. Maksudnya kita sangka baik kepada Allah, Allah bagi kita kebaikan menerusi orang-orang yang Allah berkati itu. Ya. Baik. Dalam sebenarnya memang janji Allah ni ada dalam Quran, ya. Wa ma kunna mu'azzibina fihim wa anta fihim wa ma kunna mu'azzibuhum wa anta fihim. Allah kata dalam Quran, kami sekali tidak akan mengazab mereka sedang engkau berada di tengah-tengah mereka, berada di kalangan mereka. Maksudnya itu janji daripada Allah. Jadi Rasulullah ingin bangkitkan lagi janji tersebut sebagai satu bentuk kehambaan kepada Allah. Ya. Maksudnya tak take for granted lah. Walaupun Allah dah janji dah. Rasulullah tak duduk dalam rumah, tak apalah, gerhana je.
Gerhana je, bukannya nak cannot be azab lah ni. Allah dah janji kat aku, selagi aku ada di tengah-tengah manusia ni, tak ada azab lah. Tak apalah, duduk relax kat rumah, biar gerhana. Tak, Rasulullah tak take for granted. Ini maksud dia. Kita bersangka baik pada Allah, kita berharap pada Allah, tapi kita tak take for granted dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya. Take for granted ni ialah suatu kebiadaban seorang hamba kepada Allah. Kebiadaban, biadab. Ya. Adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala adalah takut dan harap. Harap dan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan kalau Rasulullah itu ada dalam jiwa kita, dalam diri kita, mudah-mudahan Allah SWT jauhkan kita daripada azab. Ya. Ayat ini, ayat Quran tadi menyatakan Rasulullah, fizikal beliau berada dalam kalangan sahabat, ya, secara fizikal. Akan tetapi Rasulullah ni rahmatan lil alamin, rahmat buat sekalian alam. Ya. Jadi ayat Quran tadi kita tidak ingin memahaminya terhad hanya untuk para sahabat, akan tetapi untuk juga para umat baginda SAW yang datang sampai hari kiamat, bahawa sesiapa yang ada dalam diri mereka Rasulullah SAW, mudah-mudahan dia terjauh daripada azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian selesai 2 rakaat, baginda SAW mengucapkan puji-pujian kepada Allah dan baginda bersabda, matahari ini tanda kebesaran Allah SWT, tanda keagungan Allah, tanda kehebatan Allah. Dia bukan berlaku sebab matinya seseorang dan sebagainya. Sebab kepercayaan orang Arab jahiliyah, bila matahari malap siang hari ni, ni ada orang tertentu mati. Ya. Dan pada ada sekali berlaku gerhana pada zaman Rasulullah tu, betul-betul waktu tu adalah meninggalnya putera Rasulullah kecil bernama Ibrahim. Jadi pun dah ada desa-desu kata ini gerhana sebab Ibrahim meninggal. Jadi Rasulullah nak betulkan i'tiqad. Baginda SAW nak betulkan akidah. Betulkan kepercayaan bahawa ini tanda kebesaran Allah. Dia bukan sebab ada orang mati kemudian berlaku gerhana matahari. Bukan kerana kematian seseorang dan bukan kerana kelahiran seseorang. Jadi berlakunya gerhana matahari, hendaklah kita ingat kebesaran Allah, kata Nabi SAW. Hendaklah kita kembali jiwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang ingat Allah. Baik, hadis yang berikutnya. Qala haddatsana Mahmud bin Ghailan, haddatsana Abu Ahmad, haddatsana Sufyan daripada Atha bin As-Sa'ib, daripada Ikrimah, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, baginda Rasulullah SAW mengambil seorang anak perempuan yang sedang sakit tenat. Kemudian baginda SAW memangkunya dan meletakkannya di antara kedua-dua tangannya. Kemudian anak itu wafat di dalam dakapan baginda SAW. Kemudian Ummu Aiman menangis teresak-esak. Baginda SAW bersabda, adakah engkau menangis di samping Rasulullah SAW? Ummu Aiman menjawab, bukankah aku melihat Tuan juga menangis? Baginda SAW bersabda, bukanlah aku menangis teresak-esak seperti kamu, tetapi hanyalah tangisan rahmat. Sesungguhnya orang yang beriman akan tetap dengan kebaikan dalam segala keadaan. Sesungguhnya nyawanya dicabut di antara kedua-dua bahunya ketika dia, yakni orang mukmin, bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ummu Aiman. Siapakah Ummu Aiman? Ummu Aiman seorang wanita yang berumur panjang. Ya. Berumur panjang. Beliau hidup sejak zaman Siti Aminah melahirkan Nabi SAW. Ya. Dan ketika Siti Aminah melahirkan Rasulullah SAW, Ummu Aiman ada dalam rumah tu. Salah seorang yang ada dalam rumah tu Ummu Aiman. Ya. Ibu susuan Nabi.
ya, disebutkan antara 4 orang yang pernah menyusulkan Rasulullah ada Ummu Aiman. Ya. Kemudian kerana beliau ini adalah hamba kepada ahli keluarga Nabi SAW, ya, yang berkhidmat kepada ahli keluarga Rasulullah, kepada Abdullah, kepada Siti Aminah dan kepada keluarga anak-anak Abdul Muttalib yang lain. Jadi Ummu Aiman ni dah memang rapat dengan keluarga Rasulullah sejak dulu. Sampailah Rasulullah jadi Nabi, beliau beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah Rasulullah wafat pun beliau masih hidup lagi. Panjang betul umurnya. Ya. Silah ada orang umur 90 lebih masih aktif lagi. Ya. Doesn't seem to slow down. Kan umur 90 lebih dah. Ya. Saya ada guru umur saya ada guru umur 93. 92 atau 93. Masih aktif menulis. Sebulan lepas buat pelancaran buku. Guru saya yang terbaru. Tajuknya apa? Apa tajuknya? Berkaitan dengan perjanjian alam roh, manusia dengan alam roh. Guru saya ini bernama Tan Sri Profesor Dr. Syed Muhammad Nakib Al-Atas. Jadi bulan lepas tu saya hadiri majlis pelancaran bukunya di PWTC dan masih menyampaikan lagi datang dan sampaikan sinopsis buku apa yang beliau tulis. Dan sekarang ni beliau sedang tulis buku yang lain pula, umur 90 lebih tapi masih aktif menulis. Profesor Nakib adalah cendekiawan ulung negara, ya. Dan beliau adalah cucu kepada wali Allah yang besar bernama Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas. Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas tu di Bogor memang kita ziarahi makamnya. Dipanggil Wali Empang. Juga dipanggil Wali Bogor. Wali Allah besar. Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas. Baik. Jadi wallah alam, Ummu Aiman ni meninggal umur berapa wallah alam, tapi panjanglah umur dia. Antara sahabat Nabi yang umur panjang Sayyidina Salman. Sayyidina Salman begitu panjang. Cuma ada perselisihan pendapat, ada yang kata umurnya 150, ada yang kata mencecah 200. Tapi memang panjang. Jadi Ummu Aiman ketika itu anak Rasulullah meninggal. Ya, anak Rasulullah meninggal. Ummu Aiman, ialah semua anak-anak Rasulullah memang jadi rapatlah dengan Ummu Aiman sebab Ummu Aiman dah memang dalam circle keluarga Rasulullah. Jadi bila anak Rasulullah meninggal, Ummu Aiman ni menangis teresak-esak. Tangisan dia tu mungkin dengan suara yang agak tinggi. Ya, Rasulullah tegur, kenapa kamu menangis sedemikian rupa? Bukankah saya pun nampak kamu pernah nangis sebab anak kamu yang lain meninggal? Ya, itu tangis, bukan tangisan yang macam ni, yang keluar-keluar suara begini. Tangisan yang tidak keluarkan suara, hanya mengalirkan air mata. Itu tangisan rahmat. Ya, tangisan kasih sayang, bukan tangisan macam nak meratap gitu. Itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah pun bagi ilmu bahawa orang mukmin ni apa saja keadaan dia baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, elok. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala bagi dia nikmat, itu bagus apabila dia bersyukur. Bila Allah Taala bagi dia ujian, itu bagus apabila dia bersabar. Apabila dia dicabut nyawanya, dia dapat rehat daripada dunia ni dengan segala pancaroba, onak duri, ujian segalanya. Ya.
Orang mukmin ni dia mempunyai nasib yang baik. Allah mempunyai soft spot dengan orang-orang yang beriman. Sampaikan di neraka nanti, di neraka, orang mukmin yang diazab tidak sama azabnya dengan orang-orang kafir. Dengan orang-orang kafir tak sama. Sebab ada orang mukmin yang diazab kemudian Allah Ta'ala pingsankan dia. Pingsankan sampai dia tak terasa apa yang dah berlaku pada dia. Sebab riwayat ini disebutkan oleh Imam Qurtubi dalam kitabnya Rahsia Kematian, atau judul bahasa Arabnya Tazkirah bi ahwalil mauta wal akhirah. Jadi orang mukmin ni masuk neraka ni hanya sebagai penahanan sahaja untuk tidak terus masuk ke dalam syurga. Penahanan, sebagai suatu bilik penahanan. Jadi terpulang kepada Allah kalau Allah nak tidurkan dia kat dalam tu ke. Sebab Imam Ghazali kata, kalau tak masuk dalam neraka pun, kalau tunggu di luar syurga saja, lambat masuk itu pun dah penderitaan dah sebenarnya. Dah tengok orang lain semua masuk, itu dah perasaan menderita. Kemudian orang yang masuk dalam neraka, kata Imam Ghazali, penderitaan yang hebat dalam tu bukan azab api seksa tu, tapi penderitaan emosi dan perasaan. Tercampak dalam tempat yang hina, busuk, penuh dengan azab, siksaan. Dan hatta kalau Imam Qurtubi menjawab, kalau ada soalan tanya, kalau gitu kenapa kalau dipengsankan, jadi apa guna masuk dalam neraka? Jadi Imam Qurtubi menjawab, itu sebagai suatu penahanan daripada Allah, balasan untuk nak Imam Qurtubi jawab, untuk nak menggantikan, kerana masuknya dalam api neraka itu pertamanya Allah nak bezakan dia dengan orang kafir. Orang kafir masuk memang tak mati, tak pingsan, tak tertidur. Tapi orang mukmin dia dimasukkan dalam tu, jadi sebagai balasan kerana dia tak dapat apa yang dah diraih oleh orang-orang mukmin yang lain yang dah masuk ke dalam syurga Allah SWT. Jadi sebagai suatu kesian daripada Allah kepada orang-orang mukmin yang masih meringkuk dalam neraka ni, jadi sebahagian mereka Allah Ta'ala pingsankan mereka sebagai balasan kepada lambatnya mereka, tak dapatnya mereka join kawan-kawan mereka yang dah masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangisan Rasulullah sangat hebat. Baginda sangat risau tentang umat dia, sampaikan doa yang Allah kurniakan, peruntukkan untuk setiap Nabi. Kalau mereka guna doa tu pasti dikabulkan. Semua Nabi-Nabi dah guna doa tu ketika di dunia. Rasulullah kata, aku sahaja yang tak gunakannya kerana aku nak guna ke akhirat. Kerana aku nak selamatkan semua umatku yang beriman daripada api neraka Allah SWT. Sebab tu ada riwayat menyebutkan umat Rasulullah SAW ni paling lama sekali dalam neraka adalah selama 1 hari. Tapi 1 hari pun tetap menderita lah. Masuk sesaat 2 pun tetap menderita. 5 saat pun menderita. Tak percaya, cuba nyala lilin letak 5 saat. Menderita tak menderita? Itu baru letak cocah gitu ni. Ni tu masuk. Bayangkan masuk dalam pressure cooker, tutup, berapi dalam tu. Quran apabila cerita tentang api neraka, Quran cerita bahawa ia seperti bentuk pressure cooker. Innaha alaihim muqsadah fi amadim mumaddadah. Ini semua pressure cooker, cuma tak meletup ya. Dia panas cuma tak meletup ya. Allah jaga dia. Tapi panas dia macam tu. Jangan takut ada yang happy. Oh, sehari je. Try 5 saat dulu lilin kat dunia ni. Api neraka tu yang paling rendah pun tak sama dengan 70 kali lipat. Kalau dicampurkan semua dunia ni, api di dunia dengan magma lava sekali, 70 kali lipat pun tak sama dengan api yang paling rendah dalam api neraka.
Dan sehari itu boleh jadi bersamaan 1000 tahun dunia. Takut ada yang happy bleh-bleh. Sehari je. Inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari akhirat bersamaan dengan 1000 tahun dunia. Baik. Hadis yang berikutnya, bihi qala haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Abdul Rahman bin Mahdi, haddatsana Sufyan daripada Asim bin Ubaidillah, daripada Al-Qasim bin Muhammad, daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium Sayyidina Uthman bin Maz'un yang telah wafat ketika itu. Baginda sallallahu alaihi wasallam menangis, atau perawi berkata kedua-dua matanya berlinangan air mata. Itulah kalau sahabatnya meninggal, ahli keluarganya meninggal, baginda tangisannya adalah dengan berlinangnya air mata, tanpa mengeluarkan suara. Sayyidina Uthman bin Maz'un adalah sahabat Nabi yang pertama sekali meninggal di Madinah, dan sahabat Nabi yang pertama dimakamkan di perkuburan Baqi'. Orang Islam yang pertama meninggal di Madinah, dan orang Islam yang pertama dimakamkan di perkuburan Baqi'. Nama Sayyidina Uthman bin Maz'un. Beliau meninggal ketika awal-awal Rasulullah datang berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Ini tahun pertama. Tahun pertama baginda di Madinah, Sayyidina Uthman bin Maz'un meninggal. Jadi beliau lah orang pertama dikuburkan di, sebenarnya perkuburan Baqi' itu dah memang ada perkuburan lama sebelum itu. Orang-orang sebelum tu dah memang jadikan tempat itu sebagai tanah perkuburan. Jadi apabila zaman Rasulullah SAW, apabila sahabat Nabi meninggal, dan terus jadikan tempat itu sebagai tempat pengkebumian. Dan ayah Rasulullah SAW juga berada di perkuburan Baqi'. Ayah Rasulullah, Sayyidah Fatimah, berada di perkuburan Baqi'. Macam mana Abdullah boleh dimakamkan di Madinah? Bukan beliau orang Mekah kah? Abdullah, ayah Rasulullah, macam mana boleh dimakamkan di Madinah? Beliau orang Mekah, bernikah dengan Siti Aminah di Mekah. Siti Aminah melahirkan Rasulullah di Mekah. Datang daripada mana Abdullah boleh berhijrah? Ya. Baik. Abdullah bin Abdul Muttalib, beliau adalah seorang peniaga, dan beliau mempunyai ahli keluarga yang tinggal di Madinah. Sebelah neneknya ataupun sebelah ibunya, tak silap saya, ibunya berasal daripada Madinah. Ibunya bernama Fatimah. Maksudnya isteri kepada Abdul Muttalib, namanya Fatimah. Ya. Jadi Fatimah ni berasal daripada Madinah. Jadi memang Abdullah ni memang selalu ke Madinah, ulang-alik ke Madinah, ziarah sebelah maternal lah, maternal punya uncle, aunt. Dan hatta ketika ibu Rasulullah wafat, Rasulullah ketika itu umur 5 tahun, Siti Aminah bawa ke Madinah untuk menziarahi belah-belah ahli keluarga ayahnya di sana, di Madinah. Ketika itu namanya Yathrib. Cuma nanti ketika pulang daripada Madinah, waktu itu Ummu Aiman pun ada. Ummu Aiman pun menemani. Pulang daripada Madinah, keluar berapa kilometer, kemudian ada satu tempat nama Abwa'. Di situ Siti Aminah tak dapat nak teruskan perjalanan kerana gering yang tak amat sangat, tenat dan parah. Dan beliau tak dapat nak teruskan perjalanan. Beliau terus dipangku oleh anaknya yang masih kecil, umur 5 tahun. Dan lihat keadaannya yang tercungap-cungap, dan Siti Aminah merasakan dia dah tak lama dah hidup atas dunia ni. Di situ Ummu Aiman mendengar perkataan yang diucapkan oleh Siti Aminah, melihat beliau dipangku oleh anak kecilnya umur 5 tahun, ya, Muhammad. Beliau mengatakan, "Wahai Muhammad, aku meyakini bahawa engkau adalah anak yang diberkati. Kalau benarlah apa yang aku lihat di dalam mimpi, perjumpaanku dengan orang-orang yang kedudukannya tinggi,
bahawa engkau telah akan menjadi Nabi, menyambung tauhid dan ajaran moyang kita Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan aku meyakini bahawa dengan berkat engkau ayahmu terselamat dahulu itu ketika hendak dikorbankan oleh ayahandanya, lalu digantikan dengan 100 ekor unta. Dan aku akan tinggalkan tak lama lagi dunia ini, akan tetapi aku akan meninggalkan suatu yang sangat baik kepada dunia ini. Namaku akan diingati, katanya. Namaku akan diingati. Kemudian beliau menghembuskan nafas yang terakhir. Dalam tengah-tengah tu dia kata, kalau benar apa mimpi yang aku dapat sebelum ini, engkau adalah penghulu kepada seluruh manusia. Sebab semua ibu Nabi-Nabi memang dapat mimpi-mimpi. Semua ibu kepada Nabi-Nabi memang dapat. Termasuk ibu pada Rasulullah SAW. Beliau selalu bermimpi jumpa malaikat berserba putih, bagi tahu kamu sedang mengandung penghulu kepada alam ini. Beliau menghembuskan nafas yang terakhir dan dikebumikan di situ, di Abwa. Sampai sekarang nama tempat itu, tapi tak ada penempatan di situ. Siapa nak pergi, dia kena ikut off-road punya jalan, nak naik 4x4. Cuma sekarang ni dah makin susah sebab dia nak kena off-road, polis banyak jaga. Baik, balik kepada Abdullah tadi. Beliau balik daripada Syam meniaga. Kemudian beliau nak balik ke Mekah, beliau berhenti di Madinah. Berhenti di Madinah kerana sambil-sambil nak ke Mekah, sebab dah memang on the way. Daripada Syam tu nak balik ke Mekah, memang on the way-nya balik lalu Madinah. Jadi memang beliau jadi rutin untuk singgah di situ, ziarah ahli keluarga. Cuma pada ketika itu beliau singgah, beliau pun jatuh sakit di Madinah. Ketika itu Siti Aminah sedang mengandung di Mekah. Sikit lagi, 2-3 bulan dah nak melahirkan Nabi Muhammad. Abdullah gering, sakit dan meninggal dunia dan dikuburkan di sana. Pada asalnya kubur Abdullah adalah berada dalam kawasan Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Pada sepanjang kerajaan Turki Uthmaniyah tidak dialihkan. Tidak dialihkan. Kemudian pada zaman kerajaan Saud diambil, barulah sebab mereka nak besarkan masjid dan sebagainya, maka barulah tempat itu pada ketika zaman Turki Uthmaniyah dijadikan sebagai macam ada bangunan makam lah, bangunan kecil untuk tanda ini kuburnya ayah Rasulullah SAW. Tapi ketika kerajaan Saudi ambil alih, beliau robohkan tempat itu dan alihkan tubuh Sayyidina Abdullah masuk ke perkuburan Baqi'. Di situ sejarahnya ayah Rasulullah berada di perkuburan Baqi'. Baik, hadis yang terakhir dalam bab ini, qala haddatsana Ishaq bin Mansur, akhbarana Abu Amir, haddatsana Fulayh, iaitu Ibnu Sulaiman, daripada Hilal bin Ali, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kami menyaksikan, yakni menziarahi makam putri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Putri baginda meninggal, meninggal dan mereka ada pengebumian. Maka baginda Rasulullah SAW duduk di sisi kubur. Aku melihat kedua-dua mata baginda mengalirkan air mata. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, adakah di antara kamu yang tidak menggauli isterinya malam tadi? Berkata Abu Talhah, saya. Baginda Rasulullah SAW bersabda, turun kamu. Kemudian Abu Talhah turun ke kubur putri baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita dapat pelajari daripada hadis ini bahawa lelaki ajnabi boleh menguruskan jenazah ajnabiyah. Sebab Abu Talha bukan ahli keluarga Rasulullah SAW. Tapi kalau orang asing nak menguruskan jenazah wanita ajnabi yang bukan mahram dia, diperbolehkan. Ya. Jadi sebab tu kita tak pernah dengar hukum hakam kata wajib
yang turun ke liang lahat untuk nak menguruskan jenazah wanita ni mesti daripada ahli keluarganya sendiri yang mahram. Tidak, tak pernah ada. Ya, sebab Rasulullah sendiri dah tunjukkan. Boleh. Dan kenapa baginda bertanya siapa yang tidak menggauli isterinya? Sebab yang baru menggauli isterinya masih ada kemungkinan ada kesan-kesan, kesan-kesan daripada syahwat, ya, daripada syahwat. Sebab baru fresh menggauli isterinya, jadi takut masih terbawa-bawa lagi. Jadi kalau boleh, baginda SAW nak orang yang tak ada ni lah, tak ada asarat yang malam tadi punya pergaulan dengan isteri. Jadi lebih clean. Jadi ketika nak menguruskan, sebab jenazah ni jenazah wanita, jadi wanita, manusia pun ada syahwat. Dan ya, Rasulullah SAW nak orang yang tidak dekat, tidak dekat waktu pergaulan dia dengan isterinya. Sebab berkat ni dia masih melekat lagi, kan? Mungkin kesedapan, keseronokan yang malam tadi dia masih terbayang-bayang lagi, jadi masih fresh lagi. Ya, Rasulullah tak nak benda tu waktu dia turunkan jenazah wanita ni, dia masih ada terbayang yang baru fresh, berdekat malam tadi. Ya. Baik, hadis bab yang berikutnya, bab yang ke-46. Bab yang baru, bab ma ja'a fi firasy Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menceritakan tentang katil, yakni tilam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abi qala haddatsana Ali bin Hujr anba'ana Ali bin Mushir. Ali bin Mushir daripada Hisham bin Urwah, daripada ayahnya iaitu Urwah, daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya tilam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang digunakan untuk baginda sallallahu alaihi wasallam tidur di atasnya adalah daripada kulit. Isinya daripada sabut kurma. Sabut kurma. Kurma ni pun dia sejenis macam pokok kelapa, kan? Dia jenis dalam rumpun palm, kan, begitu kan. Jadi dia ada sabut-sabut. Sabut-sabut. Especially di bahagian pelepah-pelepah tu banyak sabut. Jadi itu tilam Rasulullah SAW terisi dengan sabut pokok kurma. Hadis yang berikutnya, bihi qala hadatsana Abul Khattab Ziyad bin Yahya Al-Basri hadatsana Abdullah bin Maimun hadatsana Ja'far bin Muhammad daripada ayahnya Muhammad berkata, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ditanya, apakah yang menjadi tilam baginda Rasulullah SAW di rumah kamu? Beliau menjawab, diperbuat daripada kulit, daripada leather. Ya, tempat pembaringan Rasulullah diperbuat daripada leather, isinya daripada sabut kurma, daripada pokok kurma punya sabut. Ya. Sayyidina Hafsah radhiyallahu anha ditanya, pun isteri Rasulullah juga, anak Sayyidina Umar, ditanya, apakah yang menjadi tilam baginda Rasulullah SAW di rumah kamu? Beliau menjawab, diperbuat daripada mishin yang dilapisi dua lapisan untuk baginda SAW tidur di atasnya. Apa itu mishin? Dia macam anyaman, anyaman tikar kasar yang berbulu yang digunakan untuk hamparan. Itu miskin. Dia macam anyaman. Dia beranyam. Pada suatu malam, aku berkata, siapa yang berkata? Siti Hafsah. Kalaulah aku jadikannya 4 lapisan, tentulah lebih empuk untuk baginda. Sebab lapisan tu 2 lipat dia. Jadi beliau kata, kalau aku buat 4 lipatan, mesti lebih selesa untuk Rasulullah. Ya. Maka aku jadikannya 4 lapisan. Apabila subuh, baginda SAW bersabda, apakah yang kamu hamparkan untukku malam tadi? Beliau menjawab, itu hamparan Tuan juga, cuma kami jadikan ia 4 lapisan. Kami berkata, ia lebih empuk untuk Tuan, lebih comfortable untuk Tuan. Baginda SAW bersabda, kembalikanlah kepada keadaan yang pertama, iaitu keadaan yang asalnya. Sesungguhnya kelembutannya itu menghalang aku untuk solat malam. Sebab dah empuk, jadi sedap tidur. Ya. Bila dah selesa, dah empuk, jadi nak bangun pun, dia punya selesa tu boleh terlajak-lajak. Ya. Jadi Rasulullah kata, tak payahlah buat 4 lapisan, buat 2 lapisan je. Baik.
Bab yang berikutnya, bab yang ke-47, bab maja'a fi tawadu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menceritakan tentang tawaduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah orang yang paling tawaduk sekali. Orang yang paling tawaduk. Tidak ada manusia yang lebih memiliki hati yang lebih tawaduk daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buktinya Allah Ta'ala turunkan Quran dan Allah Ta'ala panggil Rasulullah sebagai hamba. Seorang yang Allah Ta'ala iktiraf sebagai hamba, bermakna dialah orang yang memiliki hati yang paling tawaduk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab hakikat kehambaan adalah hati yang tawaduk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hati yang merendah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hati yang menghina di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tawaduk. Dan hakikat tawaduk dimiliki secara sepenuhnya oleh Rasulullah kerana bagindalah orang yang mencapai hakikat kehambaan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dalam bab ini semua apa yang Rasulullah sebutkan itu semua adalah natijah daripada apa yang terkandung daripada hakikat tawaduk dalam hati Rasulullah, bukan dibuat-buat, bukan berlakon-lakon. Hadis yang pertama, bihi qala haddatsana Ahmad bin Mani' dan Sa'id bin Abdul Rahman Al-Makhzumi dan perawi lain mereka berkata, haddatsana Sufyan bin Uyainah daripada Az-Zuhri, daripada Ubaidillah, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian berlebihan menyanjungi aku sebagaimana kaum Nasrani berlebihan memuji anak Maryam. Sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba. Katakanlah dengan panggilan hamba Allah dan Rasulnya. Baik, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggariskan sempadan dalam memuji dan menyanjung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda SAW meletakkan borderline di dalam memuji Rasulullah, di dalam menyanjung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini penting. Hadis ini amat penting. Ya. Apa borderline dia? Janganlah kalian berlebihan menyanjungi aku sebagaimana kaum Nasrani memuji anak Maryam. Di situ borderline dia. Untuk kita mengatakan borderline tu, kita kena ketahui apa yang Nasrani puji anak Maryam ni. Apa yang dia puji? Berlebihan yang tahap mana tu? Rasulullah tak nak kita sampai tahap tu. Ya. Nasrani ni agama apa? Kristian. Apa orang Kristian memuji anak Maryam? Jesus, anak Tuhan. Ataupun Trinity. Ada, sebab mereka pun banyak kelompok, Kristian pun ada banyak kelompok. Ada yang kata Jesus ni anak Tuhan, ada yang kata sebenarnya Jesus tu salah satu daripada Tuhan dan Jesus tu Tuhan. Jadi ada di antara mereka yang tak pasti, yang tak pasti. Saya pernah, ketika saya belajar di Afrika Selatan dulu, di Johannesburg. Jadi kadang-kadang kita naik taksi ni dengan orang Kristian. Saya tanya dia, are you going to church? Sometimes. Kata, who is your God? Jesus, dia kata. Is he not son of God? Oh, you make me confused now, dia kata. Let me ask you again. Who is your God? The name of your God? Jesus, Jesus, dia kata. Tak. Jesus. Then who is the Son of God? Saya kata. Jesus, dia kata. So how can Jesus is God and in the same time is a Son of God? Oh, you make me confused. Let me ask my father. Joburg, South Africa. Tak.
saya tanya tu supaya nanti dia fikir sendirilah. Betul juga Muhammad. Kopiah ni. Sebelah saya. Maybe I never think of about my God. Yes, who is my God actually? Biar dia ponder. Biar dia contemplate. Biar dia renung sekejap. Saya pun memang saja kalau duduk dengan taksi ni, kadang kita nak ambil van, saya suka duduk depan sekali tepi taksi. Sambil-sambil kita bertanya tu, sambil kita boleh berdakwah. Jadi selagi mana di situlah Imam Busairi rahimahullah. Siapakah Imam Busairi? Pengarang kasidah Burdah. Di dalam kasidahnya itu menyatakan bahawa kita tidak menyatakan pujian terhadap Rasulullah seperti mana yang dinyatakan oleh orang Nasrani terhadap Nabi Isa yang meletaknya kepada tahap ketuhanan. Maka selagi mana tidak menyampai kepada tahap ketuhanan, pujilah sepuji-pujinya kepada Rasulullah. Sanjunglah sesanjung-sanjungnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana puji-pujianmu tidak akan dapat sampai kepada hakikat pujian yang sebenar terhadap Rasulullah seperti mana kedudukan baginda yang sebenar di sisi Allah Subhanahu wa taala. In other words, anything goes in praising Rasulullah sallallahu alaihi wasallam until it not reach the limit of deity, tidak menisbahkan Rasulullah sebagai Tuhan atau apa saja yang tahap ketuhanan. Anything goes. Sebenarnya para sahabat Nabi, mereka memuji Rasulullah melambung-lambung, memang menyanjung, tapi mereka tidak meletakkan sampai kepada tahap ketuhanan. Jadi memuji-muji Rasulullah ni memang Rasulullah tetap benarkan. Kerana sahabat sentiasa mendendangkan syair di hadapan Rasulullah dalam memuji Rasulullah. Dan Rasulullah tak pernah melarang mereka. Melainkan kalau apa yang mereka sebut tu tak kena daripada segi adab, akidah, daripada segi akidah, ataupun ada macam slide je macam nak samakan Rasulullah dengan Tuhan, ataupun macam nak samakan, Rasul akan larang. Rasul akan tegur. Adapun puji-pujian yang lain yang tak samakan Rasulullah dengan Tuhan, maka pujilah sepuji-pujinya kepada Rasulullah, kerana kita memang takkan dapat memuji Rasulullah seperti mana baginda yang hakikatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Allah sahaja yang dapat memuji Rasulullah dengan puji-pujian yang sebenar. Malangnya ada segelintir pihak pada zaman ini yang menggunakan hadis ini mengatakan, ini bukti kita jangan memuji-muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus ambil pukul rata terus. Maksudnya tak payah nak puji-puji, tak, nanti berlebihan. Jadi bila kita tanya apa maksud berlebihan, memuji berlebih-lebih, kata, itu tidak ada masalah. Para sahabat, Sayyidina Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu, di atas mimbarnya di dalam Masjid Nabawi, kerana dalam Masjid Nabawi Rasulullah peruntukkan satu mimbar khusus untuk para penyair Rasulullah mendendangkan syair mereka. Jadi seorang sahabat Nabi, kerana Rasul ini dalam menyampaikan Quran dan hadis, sabdaan baginda juga akan time to time akan tanya sahabat, ada siapa yang ada karang syair baru? Ada, silakan naik, sebab baginda sediakan pentas khusus di dalam Masjid Nabawi untuk didendangkan syair. Kerana zaman tu syair adalah media sosial mereka. Dia boleh mengobarkan semangat, dia boleh naikkan semangat. Maka Rasulullah gunakan media sosial dengan baik. Maka bagi dia sediakan pentas khusus, mimbar khusus. Maka Sayyidina Hasan bin Sabit naik dan beliau mengatakan, wa ahsana min kalam taraqattu aini wa ajmala min kalam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. More magnificent than you that my eyes had never seen, more beautiful than you that no woman had given a birth to a child like you. You were born free from any blemish, free from any shortcomings. You were created as if you told Allah Subhanahu Wa Taala how to create you, then Allah created you as your wish. Melambung ini melambung, tapi tak sampai kepada tahap ketuhanan. Yang lebih unggul daripadamu ya Rasulullah, mataku tidak pernah melihat manusia seumpamamu. Yang lebih indah daripada rupamu, tidak ada seorang wanita yang pernah melahirkan seorang
individu yang seumpamamu, yang secantikmu, yang seindahmu. Engkau diciptakan bebas daripada segala bentuk keaiban, kekurangan, kelemahan, kecacatan. Seolah-olah engkau diciptakan dengan penuh kesempurnaan. Seolah-olah engkau bagi tahu kepada Allah bagaimana untuk menciptakanmu, lalu Allah menciptakanmu menurut kehendakmu. Ya. Dan Rasulullah SAW tersenyum mendengar. Ya. Kerana bagaimana melambung tu. Begitu sempurnanya Rasulullah, seolah-olah Nabi SAW bagi tahu Allah beforehand. Seolah-olah. Jadi di situ ada berlapik. Dia tak kata Rasulullah bagi tahu Allah untuk ciptakan dia, tak. Sebab Allah Ta'ala melakukan segala-galanya mengikut kehendak Allah. Tapi seolah-olah nak puji Rasulullah, begitu sempurnanya Rasulullah daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Rasulullah diciptakan seolah-olah Rasulullah bagi tahu pada Allah macam mana nak ciptakan hidung dia, bagaimana keningnya, bagaimana seolah-olah ikut katalog yang Rasulullah nak, rupa yang Rasulullah nak. Tapi bukanlah sebegitu. Tapi nak bagi tahu betapa sempurnanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah dia panggil ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u, as if you were created as your wish. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u, as if you were created as your wish. Adakah Nabi SAW melarangnya? Tidak melarang. Ya. Kerana itu bahasa syair dalam memuji. Ya. Adakah ia sampai tahap ketuhanan? Tidak. Ya. Baik. Dan kemudian Rasulullah suka dengan panggilan Abdullahi wa Rasuluh. Abdullah. Panggilan Abduhu wa Rasuluh. Hamba Allah dan Rasulnya. Pasal kedepankan Abduhu. Sebab tu salah satu versi yang kita boleh baca ketika syahadah dalam solat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebab memang ada hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka perkataan abduhu wa rasuluh. Sebab seorang apabila dicipta sebagai hamba, lalu Allah iktiraf dia sebagai hamba, maka itu adalah pangkat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pangkat hamba adalah lebih tinggi daripada pangkat rasul dan nabi. Apabila Allah mengiktiraf seorang hambanya sebagai hamba, maka Rasul kata, ana abdullah wa rasuluh. Aku adalah hambanya. First, hambanya. I am his servant. Then his messenger. His servant. May Allah SWT grant us the hakikat of servitude to Allah Subhanahu wa taala. Moga kurniakan kita hakikat kehambaan yang sejati. Mudah-mudahan Allah Ta'ala iktiraf kita. Kita dijadikan sebagai hamba Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima kita sebagai hambanya. Allah iktiraf kita sebagai hambanya. Dan jangan keluarkan kita daripada hamba-hambanya. Amin ya Rabbal Alamin. Moga Allah kurniakan kita kesudahan yang baik dan jauhkan kita daripada kesudahan yang buruk. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, mohon doa dimudahkan perjalanan pergi balik Puan Salwa dan Haji ke Kuala Kangsar atas pembagian abang meninggal pagi tadi dan akan dikebumi sebelum zuhur. Mohon didoakan agar dilapangkan kubur untuk arwah. Juga dimudahkan urusan seorang jemaah Puan Zuraidah kemalangan patah kaki turun bas waktu rehlah ke utara semalam. Mari kita bacakan Al-Fatihah dan semoga Allah Ta'ala kurniakan rahmat kepada yang telah meninggal dunia dan mengurniakan kemudahan kepada yang ditimpa dengan ujian. Mudah-mudahan Allah SWT bantu mereka dan pemudahkan segala urusan mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, ini adalah makluman. Ini adalah buku terbaru saya berjudul Solat Seolah-olah Melihat Allah. Saya dah bawa pada
pengajian yang lepas. Kepada siapa yang masih ingin mendapatkannya, stoknya saya ada bawa, ada diletakkan di meja di belakang. Kepada siapa yang nak dapatkan atau nak beli dan hadiahkan kepada sesiapa, insyaAllah boleh dapatkan di sana insyaAllah. Baik, kita tengok majlis kita dan tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihan wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baik, kita dah masuk ke bab yang ke-46. Seluruh bab ini ada 56 bab. Jadi kita ada 10 bab lagi dan saya kira selepas daripada selesai kitab ini, kita akan syarahkan kitab saya yang terbaru ini, Solat Seolah-olah Melihat Allah, insyaAllah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.